Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Tidak lupa juga kepada panel-panel jemputan kita pada hari ini. Nama diberi Nur Azidah binti Najais selaku moderator anda pada hari ini. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersumuka di atas talian dalam satu forum yang membincangkan tentang isu yang menjadi buah bicara hampir seluruh penduduk di dunia, iaitu isu COVID-19. Baiklah, tajuk forum kita pada hari ini ialah cabaran norma baharu COVID-19 memangkin perubahan sektor pekerjaan. Sebagai memulakan forum ini, eloklah jika saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Kerana bab kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Baiklah, memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, yang manis orangnya, saudara Nur Syazlinda binti Herman. Saudari Syazlinda merupakan seorang pengurus kewangan di syarikat Maybank Berhad dan beliau telah berkhidmat di sana hampir 3 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang segak bergaya, saudara Muhsin bin Suhaimi. Beliau merupakan seorang timbalan ketua pengarah perkhidmatan awam di bahagian operasi. Selamat datang saudara Muhsin. Kita teruskan dengan ahli panel kita yang ketiga yang segak berkacamata, saudara Amirul Amir bin Abdul Rahman. Saudara Amirul Amir telah lama berkhidmat menjadi seorang guru dan baru sahaja dianugerahkan sebagai guru cemerlang tahun 2020. Selamat datang cikgu. Dan akhir sekali, tidak lupa juga kepada saudara Harsha Ilana binti Muhammad Johan, panel terakhir kita pada hari ini yang ayu tapi tegas orangnya. Saudari Harsha Ilana merupakan salah seorang pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia iaitu UKM. Selamat datang saudari Harsha. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada penghujung tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan satu penyakit berjangkit yang telah merebak hampir ke seluruh dunia. Penyakit coronavirus ini dipercayai berpunca daripada Wuhan, China dan telah menyebabkan wujudnya pandemik COVID-19. Wabak pandemik ini telah banyak memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat sama ada pelajar, pekerja, organisasi mahupun dalam ekonomi negara. Jadi bagi pembuka forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Syazlinda selaku pekerja di sebuah organisasi yang besar dan berprestij. Baiklah Cik Syazlinda, bagaimana pandemik COVID-19 mempengaruhi pekerjaan dan seterusnya membawa kepada norma baru pekerja? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada moderator saudari Nur Azidah. Berkenaan dengan soalan yang ditujukan bagaimana pandemik COVID-19 ni mempengaruhi pekerjaan dan seterusnya membawa kepada norma baru bekerja. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni dah kes pertama positif COVID ni pun pada tahun 2020 kan? Bukan kan? Pada 17 November 2019. Lepas tu kita dapat info daripada pihak KKM sendirilah yang ada seorang lelaki yang berumur 41 tahun. So dia telah positif COVID-19. So maka bermulalah segala persiapan kerajaan untuk mengekang wabak ni. So menurut survey yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia iaitu kesan COVID-19 ni kepada ekonomi dan individu. So hasil daripada survey tu yang telah melibatkan 168,000 responden dan hasilnya adalah 52% melaporkan sangat terkesan lah dengan pandemik ni. So ini pun lebih 500 lebih nyawa tak silap saya telah terkorban. So macam banyaklah yang terkesan dengan wabak ni. So contohnya macam sektor perkhidmatan sendiri yang kita tengok kan, merekodkan peratusan yang paling tinggi iaitu 35.4%. So diikuti dengan pertanian 21.9%, pembinaan 11.8%. So jadi memang ini adalah survey yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. So jadi dekat sini semua organisasi, semua majikan, semua pekerja mesti orang kata tu ambil memainkan peranan yang sangat penting lah dalam situasi sebegini sebab semua dalam situasi ni pekerja memikirkan apa status pekerjaan mereka, sama ada dibuang ataupun diberhentikan ataupun diberi cuti tanpa gaji. So ini amatlah menyekarkan kehidupan mereka. Yang pekerja juga pun dengan majikan kena kontrol lah dari segi emosi diorang daripada
mental diorang untuk hadapi situasi yang tak stabil sekarang ni. So contohlah macam kita tengok sektor pembinaan sendiri. Okay, so pembinaan kan macam dia sebagai orang kata tu salah satu penyumbang terbesar lah untuk pembangunan negara. Kita nak bangunkan LRT, so sektor pembinaan ni wajib. So jadi industri tu terpaksa ditutup lah dengan kalau dah tutup maksudnya pejabat perundingan pun, pejabat kerajaan pun terjejas juga. So kena tutup juga. So itulah dia punya kesan dia lah. Lepas tu okay, kalau betul-betul lah COVID-19 ni dah betul-betul insyaAllah akan hilang. So at least lah sekurang-kurangnya perlukan tempoh 6 bulan untuk macam betul-betul memastikan yang COVID-19 ni betul-betul hilang. So dalam tempoh 6 bulan tu urusan-urusan macam perolehan bahan mentah, penyewaan peralatan, so akan lebih perlahan lah daripada yang operasi normal aktiviti kan syarikat. Okey, lepas tu norma baru juga diterapkan melalui penggunaan Internet of Things yang mana platform ni sangat penting untuk hal-hal yang berkaitan dengan pejabat sendiri, dengan industri. So semua pekerja majikan pemain industri semua kena mahir dengan cekap lah untuk penggunaan teknologi dan aplikasi ini. Okey, lepas tu Internet of Things ni pun dia boleh salah satu langkah yang sangat positif bagi saya sebab dia semua perkara dilakukan dengan online. So, macam transaksi, macam bagi arahan semua, membeli bahan mentah, perbincangan pun boleh dilakukan secara online. So inilah norma baru lah yang dipraktikkan. So dari sektor pendidikan juga macam student-student, murid-murid daripada sekolah menengah rendah sampailah ke universiti juga pun menggunakan platform aplikasi gadget lah. Dulu macam dilarang nak bawa telefon bimbit, gadget semua ke sekolah. So sekarang ni semua daripada rumah. So semua menggunakan laptop, handphone, macam tu. So macam kesan buruknya ada juga sebab bisyarah dengan guru-guru kena memikirkan macam mana nak menyampaikan pembelajaran tu dengan berkesan, dengan efektif. So murid pun juga terkesan sebab penggunaan data yang sangat banyak untuk melakukan aktiviti Zoom, M-Team sendiri nak belajar daripada Google sendiri, macam itulah. So itulah norma baru daripada sektor pendidikan. So pekerja juga macam terkesan sebab bilangan waktu bekerja diorang pun akan dipendekkan. So bilangan had tu pertukaran giliran dan hari bekerja, so pengurus dia kena mainkan peranan lah untuk membuat jadual siapa yang bekerja hari ni, siapa yang bekerja esok. So itu pun salah satu langkah positif bagi saya. So seterusnya adalah penggunaan hard copy untuk surat menyurat, bil-bil. So semuanya akan dibuat melalui email. So saya rasa ini lebih selamat berbanding penggunaan soft copy. Sebab dia macam simpan teruskan benda tu. Kita ada soft copy. So hard copy tu kita just bagi je dekat majikan. Pada lebih selamat lah. Okay, jadi kesimpulan yang boleh saya buat dekat sini, COVID-19 ni sebenarnya kita tahu memang sangat memberi impak yang besar lah kepada kita dari semua sektor industri dekat Malaysia ni. So sebab tu baru pekerja ni diperkenalkan untuk kita sama-sama mengekang penularan wabak ni. So kerajaan dah buat tugas dia sebagai untuk memastikan kelangsungan hidup bagi setiap rakyat Malaysia ni. So jadi tinggal kita saja yang perlu ikut semua norma baru tu seperti SOP yang diperkenalkan, yang ditetapkan. So begitulah pada pendapat saya. Menjawab ke soalan saudari Azidah? Ya, terima kasih kepada panel pertama kita, Cik Nur Syazlinda. Ya, penjelasan yang sangat padat dan jelas daripada panel pertama kita. Baiklah, persoalan saya untuk Encik Muhsin, disebabkan virus ini, jadi apakah kesan pandemik COVID-19 kepada organisasi, pekerja dan pelanggan? Persilakan. Terima kasih saudara Azidah. Assalamualaikum semua. Untuk menjawab soalan yang diberikan oleh moderator kita bahagikan perkara ini kepada 3. So pertama kesannya ialah pada organisasi, yang kedua kita nampak pada pekerja sendiri, dan yang ketiga kepada pelanggan mana-mana syarikat atau perniagaan yang sedang berjalan. So secara asasnya kita nampak kesannya amatlah
besar impak yang diberikan oleh pandemik COVID-19 ini, bukan di negara kita sendiri, malah ia berleluasa di seluruh dunia, dan ia mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup kita, atau dengan kata lain atau dalam bahasa Inggerisnya survive. Okay. Lepas tu krisis ini memang sangat apa orang kata, susah lah. Golongan yang kaya rasa susahnya, lagi lah golongan yang kurang berkeupayaan. Pertamanya saya akan terangkan graf ataupun survey daripada Persekutuan Majikan Malaysia, MEF. Seramai 100,000 pekerja yang akan diberhentikan menjelang hujung tahun 2020, dan perkara itu jelas terbukti di mana-mana akhbar, di mana-mana berita kita dah lihat. Contohnya seperti Asia baru-baru pada permulaan tahun 2020, di mana pekerja-pekerja yang baru saja menjawat jawatan sebagai pramugari, sebagai mekanik, sebagai engineer syarikat tersebut, lebih daripada 50% telah diberhentikan. Itu merupakan sesuatu yang bagi kita amat berat lah. Keputusan yang diambil oleh syarikat Asia dan organisasi tersebut, kerana ia melibatkan ekonomi, melibatkan kewangan syarikat apa semua. Dan menurut kajian Nielsen, lebih 40% responden melakukan pengurangan pendapatan dalam tempoh PKP. Untuk perniagaan pula, menurut Jabatan Perangkaan, cabaran utama yang dihadapi adalah membayar gaji sebanyak 77%, kekurangan pelanggan 66%, dan membayar sewa premis 61%, dan masalah aliran tunai sebanyak 36%. Okey, saya akan sentuh, pertamanya saya akan sentuh pada kesan yang diberikan oleh pandemik COVID-19 kepada organisasi. Untuk menjawab soalan ini, saya pasti mana-mana syarikat akan kehilangan ramai pekerja. Ini kerana sebab syarikat tersebut tak mampu nak bayar pekerja-pekerja, sama ada pekerja tersebut sudah lama bekerja di syarikat tersebut ataupun baru saja mendapat pekerjaan tersebut. Dan ataupun dari segi sebab yang lain, pekerja-pekerja tersebut mempunyai penyakit, gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Okey, lepas tu tindakan yang perlu dibuat oleh setiap organisasi, mereka perlu bertindak secara dinamik, di mana apa yang saya maksudkan dinamik ni, mereka perlu bertindak mengikut situasi, mengikut krisis yang dihadapi. Contohnya seperti yang saya bagi tadi, jika tidak mampu membayar gaji pekerja tersebut, untuk mengelakkan kehilangan pekerja yang banyak, caranya adalah merupakan dengan memberi cuti. Salah satunya adalah memberi cuti ataupun mengurangkan gaji pekerja tersebut. Dan seterusnya saya akan beralih pada kesan yang diberikan kepada golongan pekerja. Secara umumnya pandemik ni kita tahu memang punca yang terbesar, selain daripada punca yang kecil, seperti syarikat tidak mampu menampung pekerja yang baru, bukan kerana pandemik tapi sebab yang lain. Dan pada 9 April 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan hasil dapatan survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Seperti yang saudari Linda telah sebutkan, survei tersebut memang tunjukkan kesan yang amat kuat lah. Lepas tu kita dapat tengok kat sini, peratusan kehilangan pekerjaan tu 35.4%, daripada 168,182 orang responden. Dan di sebalik perkara tersebut, kita boleh lihat ia bukan saja melibatkan kesan luaran, macam kita dapat lihat mereka memang hilang pekerja, tapi kesan sampingan daripada hilang pekerjaan tersebut harus dipandang serius juga, kerana ia melibatkan soal kesihatan. Dan dari aspek kesihatan mental dan fizikal, mereka bukan saja dari aspek jangkitan wabak itu sendiri, tapi ia adalah hasil daripada kesihatan mental pekerja tersebut. Dan Doktor Kesihatan Pekerjaan, Dr. Syawaluddin Hussein berkata, graf kerisauan golongan pekerja dan majikan tidak mustahil kembali meningkat berikutan situasi pandemik. Hal ini dapat dijelaskan lagi kerana golongan ini pasti saya rasa akan menghadapi tekanan, gangguan emosi dan
lebih teruk lagi berkemungkinan ia akan membawa kepada masalah kemurungan lah. Perkara ini bukan sahaja berlaku kepada pekerja namun semua orang, saya pasti. So hal ini juga berlaku kepada pekerja yang masih bertahan dalam syarikat kerana apabila ramai pekerja yang diberhentikan, mereka terpaksa menampung tanggungjawab pekerja-pekerja yang diberhentikan tersebut, dan ini mengakibatkan kesihatan mental mereka terjejas lah, dan secara langsung ia memberi kesan juga kepada kesihatan fizikal mereka. Yalah, kita tahulah jika kita sakit dari segi tekanan dan emosi, ia juga akan bawa kepada kesihatan fizikal kita, macam kurang bermanja, tidak mahu membuat apa-apa, dan berkemungkinan kurang bermotivasi untuk melakukan apa-apa aktiviti. Dan secara tak langsung masalah-masalah mereka ini akan bercampur aduk dengan masalah peribadi mereka yang lain, seperti beban kewangan untuk menampung keluarga apabila mereka tidak mempunyai pendapatan. Itu apa yang saya boleh katakan lah. Namun begitu, kita tidak boleh melihat perkara ini dari segi yang negatif saja. Perkara ini juga memberi kesan yang amat positif untuk sesetengah golongan, dan ia juga memberi kesan yang baiklah kepada beberapa individu. Contohnya yang kita tahu yang telah masuk akhbar, seorang juruterbang nama dia Naim Nasir. Dia apabila dia telah diberhentikan bekerja, dia terus buat perniagaan jualan burger, dan saya rasa itu contoh yang baiklah. Bukan itu saja, saya rasa banyak lagi individu-individu yang membuat perkara seperti itu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Seterusnya, sejurus berlaku orang kata ramai yang berhenti kerja, tetapi ramai juga penambahan pekerja berlaku untuk sesetengah syarikat, contohnya macam Foodpanda, macam Pos Laju, di mana kita boleh nampak setiap hari, setiap masa pekerja-pekerja tersebut dengan kenderaan mereka akan lalu lintas di mana-mana jalan raya, dan itulah yang saya ingin maksudkan, di mana peningkatan pekerja juga berlaku, khususnya kepada sektor perkhidmatan tersebutlah. Seterusnya, ingin saya katakan bahawa pandemik COVID-19 ini bukanlah satu penghalang kepada perniagaan, malah ia juga dijadikan medium baru untuk peniaga meningkatkan jumlah pelanggan mereka. Contoh yang dapat diberikan, rata-rata premis perniagaan sekarang memang mengalami masalah untuk meletakkan pelanggan yang ramai di dalam premis mereka, namun mereka juga sekarang meningkatkan jumlah pelanggan, dan saya rasa pelanggan mereka juga sekarang lebih bertambah kerana wujudnya perkhidmatan yang baru daripada mereka, iaitu yang kita panggil kaedah COD, cash on delivery. Biasanya perkhidmatan ini premis tersebut akan bekerjasama dengan Foodpanda dan GrabFood lah. Lepas tu, ini juga merupakan satu kaedah yang baru untuk mereka untuk berjinak-jinak dalam perniagaan secara atas talian. Namun begitu, ini juga mencetuskan beberapa masalah pada sektor perkhidmatan kerana mengalami kesukaran untuk menguruskan penghantaran barang akibat lambakan permintaan daripada pelanggan yang semakin meningkat hari demi hari. Itu saja. Lepas tu, kesimpulan yang saya ingin berikan untuk menjawab soalan ini, setiap pihak hendaklah saling bekerjasama antara satu sama lain. Pihak majikan perlulah melakukan rundingan dengan para pekerja bagi mencapai keputusan bersifat menang-menang, dan mereka juga sewajarnya mengambil langkah yang berhati-hati, adil dan saksama dalam membuat sebarang keputusan dan tindakan yang melibatkan kebajikan pekerja. Hari tidak selalunya cerah dan hidup tidak selalunya indah. Banyak pekerja yang menjadi mangsa keadaan sekarang. Mengambil langkah yang drastik dengan menutup syarikat merupakan jalan yang terakhir. Walaupun sukar untuk mereka untuk mengelakkan tanggungan kerugian yang besar dan hilang pekerjaan adalah satu mimpi ngeri untuk mereka yang bergelar bekerja. Sekian, terima kasih. Baiklah, sangat menarik penjelasan daripada panel kedua kita pada hari ini. Jadi terbuktilah kesan pandemik COVID-19 memberi impak positif ataupun negatif kepada organisasi, pekerja maupun pelanggan. Baiklah, kita teruskan dengan panel kita yang ketiga, iaitu saudara Amirul Amir. Baiklah, selaku guru dan mewakili pekerja-pekerja lain yang kebanyakannya bekerja dari rumah, menurut Cikgu Amir, apakah masalah dan cabaran bekerja dari rumah, iaitu work from home, bagi pekerja dan juga bagi majikan? Persilakan.
Terima kasih Saudari Azidah kerana mengajukan soalan berikut. Jadi berbalik pada persoalan masalah dan cabaran bekerja dari rumah ni, berikutan wabak pandemik COVID-19 ini, amalan bekerja dari rumah mula dikuatkuasakan secara meluas ketika kerajaan mengumumkan PKP yang bermula di sekitar bulan 3 tahun lepas 2020. Jadi pelbagai masalah lah dan cabaran yang dihadapi sepanjang bekerja dari rumah terhadap pekerja dan majikan. Antara masalah utama yang ditanggung oleh mereka ialah mereka tidak mempunyai kawasan persekitaran yang selesa seperti di pejabat. Jadi ketiadaan peralatan dan kelengkapan pejabat yang mencukupi di rumah boleh menjejaskan gerak kerja seorang itulah. Selain itu, suasana rumah yang selesa mempunyai privacy mungkin akan mengurangkan produktiviti kerja atau majikan. Jadi dari sini kedua-dua daripada mereka, pekerja dan majikan perlulah menyediakan kawasan kerja yang selesa dan menciptakan suasana ruang kerja yang mampu memotivasikan diri mereka lah untuk kemudian selain itu masalah yang dihadapi, tanggungjawab dan komitmen terhadap ahli boleh menjadi punca. Setengah keadaan di rumah terdedah dengan pelbagai gangguan. Biasanya lah kan, berpunca daripada kerana anak-anak kecil yang perlukan perhatian lah sepenuhnya oleh ibu bapa mereka kan. Jadi sebagai pasangan suami isteri, mereka perlulah saling berkomunikasi dan bersikap tolak ansur antara satu sama lain dalam menguruskan hal rumah tangga di samping berkhidmat sebagai seorang pekerja. Dan masalah yang seterusnya kali ini kepada majikan pula. Masalah yang dihadapi oleh majikan apabila kualiti terhadap tugas yang diberikan kepada pekerja tidak merangsangkan dan menunjukkan pencapaian yang kurang baik. Jadi majikan ni perlulah mempunyai tahap pemikiran intelektual yang tinggi untuk memastikan pekerja sentiasa melakukan tugas yang diberikan dengan baik dan lancar. Amalan bekerja dari rumah ni ialah yang kita tahulah kan, bila bekerja dari rumah ni dia akan membataskan tindakan majikan dan pekerja terhadap sesuatu tugas. Jadi kesannya itu akan membuatkan pekerja mula dipecatlah seperti saudara Muhsin kata tadi, ramai yang dibuang kerja kerana situasi COVID ni, dan masalah yang mereka hadapi ni adalah kos yang perlu dibayar oleh majikan kerana wujudnya sumber manusia yang melebihi permintaan. Selain itu, yang seterusnya, setiap industri dan firma kebiasaannya menyediakan kemudahan capaian internet. Dari sini saya ingin menyatakan bahawa masalah yang dihadapi adalah berdasarkan kos sara hidup. Jadi bila kemudahan capaian internet yang berada di rumah agak perlahan, jadi kos sara mereka akan lagi tinggi. Sebab apa? Kerana mereka perlu membayar bagi penyediaan internet di rumah. Itu akan perlukan kos lah. Jadi ahli organisasi tertentu akan berasa sukar untuk memahami perkara yang disampaikan oleh ahli lain apabila kita berada sedang mengadakan sesuatu mesyuarat. Jadi kesimpulannya, untuk cabaran dan masalah yang dihadapi ini, konsep amalan bekerja dari rumah lebih memberi kesan buruk lah berbanding kesan baik terhadap pekerja atau majikan. Sebagai majikan yang bertanggungjawab, mereka perlulah memikirkan kaedah efisien untuk bekerja dari rumah. Pekerja juga sama jugalah perlulah berganding bahu bersama majikan bagi merealisasikan objektif perniagaan. Jadi itu saja pendapat saya. Terima kasih kepada Saudari Azidah kerana mengajukan soalan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada panel kita Cikgu Amirul Amir. Okay, soalan terakhir saya untuk forum kali ini dan kepada ahli panel kita yang terakhir iaitu Saudari Hasha. Menurut pendapat Cik Hasha, apakah peranan organisasi dalam memastikan pekerja mempunyai prestasi dan komitmen yang tinggi sepanjang pandemik, di mana ia meliputi isu berkaitan motivasi, kepuasan kerja, tekanan atau stres, kepimpinan dan isu-isu yang berkaitan dengan kelakuan organisasi. Dipersilakan Cik Hasha. Terima kasih kepada moderator Nur Azidah. Persoalan yang dapat di-highlight adalah bagaimana syarikat ini
mengatasi isu pandemik ini tanpa menjadikan pekerja ini sebagai alternatif lain, iaitu dengan membuang pekerja-pekerja ini. Seperti yang sedia tahu, organisasi adalah merupakan satu hierarki yang mana di dalamnya berstruktur dan bersistematik. Dan di bawahnya terdapat pekerja yang mana terlibat secara langsung dalam operasi. Pada mulanya, organisasi ini boleh menggunakan teknik psikologi yang mana dengan cara memotivasikan dia, dengan cara mewujudkan persekitaran positif. Persekitaran positif ini dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi, seterusnya akan membuat pengurusan baik, kemudiannya akan membuat fikiran kita menjadi positif. Seperti yang sudah tahu, isu pandemik ini telah membuatkan fikiran masyarakat pekerja pada tahap yang negatif, yang mana seperti yang sudah maklum, persekitaran yang ramainya kehilangan pekerja menyebabkan mampu mendorong pekerja lainnya turut berfikiran negatif. Oleh itu, dengan cara mewujudkan persekitaran yang positif ini dapat meningkatkan keyakinan mereka semula dan kepercayaan bahawa syarikat mampu menghadapinya tanpa membuang pekerja-pekerja dan menjamin pekerjaan mereka ini. Persekitaran ini bukan sahaja melibatkan kesejahteraan mental, tapi juga boleh menyebabkan kesejahteraan fizikal dan emosi kita yang stabil. Terusnya, syarikat juga boleh mengaplikasikan tugasan yang kreatif dengan menggabungkan teori, mood dan emosi, yang mananya di dalamnya terdapat cabaran dan cabaran yang menarik. Seperti contohnya, cabarannya seperti membuat bekerja dalam talian. Sama ada yang seperti yang sedia tahu, bekerja secara talian ni memerlukan bersemuka. Bermakna bukan bersemuka yang berjumpa di hadapan, tapi menggunakan medium-medium sosial. Cabarannya yang mana terdapat kerana individu lainnya. Yang menarik pula, boleh menggunakan masa yang tersendiri dan perlukan memikirkan lagi cara untuk menarik perhatian pelanggan dalam masa talian tersebut. Dalam mengaplikasi tugasan ini, dia dapat mengetahui secara langsung kehendak pelanggan, merasa bagaimana kerja itu bekerja secara harian, dapat merasa pendapatan yang lain. Secara tak langsung, ia dapat meringankan beban yang terjadi. Akhir sekali, pada menguji kepimpinan. Keadaan yang di mana pandemik ini sememangnya akan menguji kepimpinan, yang mana organisasi sendiri dia perlu memimpin dengan sebaiknya, yang mana dia perlu membuat keputusan secara drastik dengan betul dan perlu mengambil kira kebajikan pekerja. Sekiranya ia melakukan salah dalam membuat keputusan, akan menyebabkan prestasi dan komitmen juga jatuh ke bawah. Jadi kepimpinan ini amatlah penting untuk dalam membuat keputusan. Seperti yang sudah maklum, pandemik ini adalah situasi yang mana bukan yang dalam harian punya. Maksudnya, isu yang tidak terjadi seperti biasa. Di mana ia memerlukan kepimpinan yang tinggi, yang mana karakter mestilah pemimpin ni perlulah tenang dahulu. Bermakna sekiranya apabila pemimpin ini tenang, ia boleh membawa kepada pekerja-pekerjanya turutnya
mengalami sifat yang sama. Keseluruhannya, tekanan ini akan menyebabkan tekanan yang dapat dikurangkan melalui hasil pendapatan lain ataupun membuat pekerja-pekerja lain seperti delivery, penghantaran secara ataupun membuat pengasingan pekerja-pekerja dalam membuat penghantaran. Ada yang membuat mengendalikan media sosial melalui iklan dan sebagainya. Oleh itu, pemimpin-pemimpin ini perlulah mengambil keputusan yang betul dan sama dalam menstabilkan prestasi dan komitmen pekerja maupun syarikat. Faktor-faktor yang signifikan ini perlulah mengambil berat yang amat tinggi, yang mana dia boleh menyebabkan pelbagai isu-isu lainnya. Itulah sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Hasha Eliana. Penjelasan yang sangat terperinci dan jelas. Okey, hebat sungguh semua ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat dengar hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap dan menyeru agar kita semua bersama-sama berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kesimpulannya, jagalah etika, ubahlah mentaliti agar kebebasan yang ditarik sementara ini menjadi peluang untuk kita bermuhasabah. Kerana bab kata pepatah, kesakitan pada seorang adalah kesakitan kepada semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.